Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan teruskan kelas kita ya. Untuk kali ini cikgu akan buat rakaman dahulu. Lepas ni kita akan buat dalam bentuk Google Meet dan sebagainya. Okey. Okey, baiklah. Untuk hari ini kelas kita akan masuk bab 4.3 iaitu kita hide. Okey, tajuk yang sebelum ni kita dah belajar 4.1 dan 4.2. Jadi hari ini cikgu akan teruskan ke bab 4.3 iaitu kita hide. Okey, cikgu rasa ramai yang tahu kan, dan ramai juga yang kelas kita yang dah ada hide. Okey, kita hide ni berlaku kepada orang perempuan sahaja. Pelajar lelaki tak ada kita hide. Okey, kita hide ni melibatkan perempuan yang telah baligh, dan biasanya dia berlaku dalam sebulan sekali sahaja, dan tempoh dia di antara 1 hingga 7 hari. Okey, bukan sepanjang bulan tu orang tu akan datang haid. Okey, atau bahasa biasa kita panggil sebagai period. Biasanya kawan-kawan awak sebut sebagai period. Saya dah period, saya belum period, nak my period. Okey, so hari ini kita akan belajar berkaitan dengan period lah, ataupun dalam bahasa biasa, bahasa bakunya yang kita panggil sebagai haid. Jadi haid tu dia datang sebulan sekali dan berulang-ulang. Bulan depan, bulan lagi sekali, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. So kita panggil dia kitar, benda yang berlaku secara berulang-ulang. Okey. Okey, kitar maksudnya benda yang kita boleh berlaku berulang lah. Okey, ni ialah 1 bulan. Okey, kita haid kita berlaku kira-kira 28 hari untuk satu kitaran. Okey, kenapa 28 hari? Walaupun bulan kita ada 30, 31, bulan Islam dia ada 28. Jadi dalam kita haid biasanya satu kitar tu hanya mengambil masa selama 28 hari. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, hari pertama awak kira awak datang haid tu kita panggil sebagai hari yang pertama. Okey, jadi biasanya manusia yang normal ni dia akan datang hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Dia ada haid pada hari yang pertama, kedua, ketiga, 4 dan 5 ni. Masa ni ialah dia punya pendarahan tu banyak. Okey, dari mana datangnya haid ni? Okey, kalau kita tak belajar sebelum ni bahawa haid ni ialah dinding uterus yang runtuh, ataupun dinding uterus yang tiada proses penempelan berlaku, dia akan turun sebagai darah haid, bukannya ovum. Okey, dulu ada orang ingat ovum tu yang turun sebagai darah haid. Ovum tu terlalu kecil, dia hilang begitu saja. Yang turun sebagai darah haid ialah dinding-dinding uterus yang tidak disenyawa, tidak ada proses penempelan di situ. Okey, ni hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima adalah hari haid. Okey, biasanya kalau pelajar perempuan nak senang kita tanda pada kalender. Jadi pada hari pertama awak period tu kita panggil sebagai hari pertama dalam kita haid. Jadi hari pertama, kedua, 3, 4, 5. Ada orang sampai 7 hari, ada orang 5 hari sahaja. Terpulanglah. Okey. Tapi cara pengiraan dia sama sahaja. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11. So awak tengok yang warna hijau ni. Warna hijau
Bermula dengan waktu hari ke-12, hari ke-13, hari 14, 15, 16 dan 17. Okey. Tengok tengah ni dia sebut masa subur. Ni masa subur. Dulu ada pelajar cikgu kata waktu subuh. Bukan subuh ya, ni ialah subur. Okey, waktu subuh ni maksud dia, kalaulah ada persetubuhan berlaku pada masa tersebut di antara seorang suami dan juga isteri, maka sperma dan ovum dia boleh disenyawakan lah. Maksudnya pada waktu subur ni, iaitu pada hari 13, 14 dan 15 ni, kebarangkalian ovum untuk dilepaskan daripada ovari. So, masa hari period ni, hari pertama, kedua, 3, 4, 5 ni, ovum tak dilepaskan daripada ovari. Masa ni bukan waktu subur. Waktu ni adalah waktu haid. Dan masa ni ialah proses di mana dinding uterus tu dibaiki semula untuk proses kehamilan. Dan pada hari yang ke-13, 14 dan 15, mana-mana hari ni adalah hari subur. Dia bukan tiga-tiga hari ni adalah hari subur. Kebarangkalian mana-mana hari ni ovum akan dilepaskan oleh ovari orang perempuan. Okey. Jadi kalau pada masa ni ada sperma yang hadir, maka berlakulah proses persenyawaan di antara sperma dengan ovum. Kalau masa ni memang taklah. Okey, masa ni. Okey, seminggu sebelum waktu subuh ni, kalau ada sperma pun hadir dalam tube fallopian tersebut, persenyawaan tidak berlaku sebab dia bukan waktu subur. Okey? Okey, waktu subuh adalah pada ni. Yang paling subuh ialah pada hari yang ke-13, hari 14 dan juga hari 15. Okey. Waktu ni 6, 7, 8, 9, 10, 11 ni bukan waktu subur. Waktu subur maksudnya masa ni, masa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ni, ovum tak dilepaskan oleh ovari. Okey, jadi kalau ada sperma pun pada masa ni ada persetubuhan dan sperma ada dalam tube fallopian, tapi ovum tak ada. Jadi awak rasa boleh ke bersenyawa? Ada ke bayi yang boleh dihasilkan? Tak ada. Okey, pada masa ni ovum tak ada. Bila ovum tak ada, hanya ada sperma. Dan sperma tu kita dah belajar sebelum ni berapa hari je dia boleh hidup kan? Okey, jadi dia akan mati. Dia tak berlakulah persenyawaan dan zygot tidak terbentuk, tak terhasillah seorang manusia, tak terhasillah awak tu. Okey, tapi kalaulah kata masa subur ni ada persenyawaan berlaku. Okey, ada sperma yang hadir pada sama ada hari ke-13, hari ke-14 atau hari ke-15. Yang ni kita paling subur lah waktu ni. Jadi kalau ada sperma yang hadir, maka kebarangkalian untuk mengandung adalah tinggi. Jadi ibu tu boleh hamil. Okey. Dan kalaulah kata tak ada persenyawaan berlaku, masa tu sperma dan ovum tidak disenyawakan, maka kita akan berterusan pada hari ke-18, 19, 20, 21. Masa ni dinding uterus kita semakin tebal. Darah semakin banyak dekat uterus kita. Okey, banyak sampailah kepada hari ke-28. Pada hari ke-28 ni persediaan esoknya pada hari ke-29 takkan ada lah hari ke-29 sebab dia akan datang balik haid untuk hari yang pertama. Selepas hari 28 dia akan datang haid. Tapi tempoh seseorang tu antara seorang individu dengan individu lain tu tak sama. Ada orang kita ada 28 hari, ada orang sampai 30.
Okey, bergantung kepada hormon seseorang. Okey, pada kita haid ni juga kita tahu bahawa seminggu sebelum haid ni, dari tempoh ni ke tempoh ni, dia ada satu fasa kita panggil sebagai sindrom pra-haid, di mana kat sinilah selalu mood orang perempuan tu berubah-ubah. Dia cepat marah, dia cepat naik angin, pantang orang tegur sikit nak marah. Tiba-tiba tidur malam tak ada pasal-pasal rasa nak menangis, rasa sedih, rasa orang tak suka dia. Sedangkan tak ada apa-apa pun. Maksud dia, masa tu hormon progesteron dia terlalu tinggi. Dia memang dalam fasa kawalan emosi dia terganggu. Okey, jadi biasanya pada hari yang ke-28 yang paling teruk lah emosi dia, dan bila dia rasa stres sangat ataupun sampai kadang boleh sampai menangis. Okey, tiba-tiba menangis tak tentu pasal kan. Marah orang tak tentu pasal, naik jerawat sebiji, naik jerawat ni. Okey, so esoknya dia akan period. Okey, bila dia period, everything tak ada apa dah. Semuanya lega, serabut kepala dan sebagainya. Sebab tu kena faham, sebagai seorang lelaki kena faham, kalaulah nanti dah kahwin, ada isteri, mood isteri tiba-tiba berubah, tak pasal-pasal dia marah, tak pasal-pasal dia bangun pagi tu dia tak mau senyum, dia masam je muka. Okey, dia buat tak je. Okey, kadang-kadang kita jawab telefon dia K je. Dia jawab telefon banyak, orang tu jawab K. Marah dia tak tahu nak kata lah. K tu disebabkan oleh hormon progesteron yang terlalu tinggi dalam badan dia pada minggu terakhir sebelum dia datang haid tersebut. Jadi kena faham bahawa dia dalam emosi yang amat stres. Okey, serabut. Okey, so ni fasa ni ya. Kita panggil dia sebagai fasa pra-haid, sindrom pra-haid. Bila dia datang je haid selepas tu, dia akan okey. Okey, kalau ada orang lelaki yang dia ada adik-adik perempuan, ada kakak, dia akan faham kadang kenapa tiba-tiba kakak dia marah dia ni. Tak ada salah pun dia buat. Kenapa adik dia ni? Adik mungkinlah tak main period lagi kan. Kakak biasanya ataupun mak. Okey, kena faham. Sebagai seorang lelaki kena faham. Dan orang perempuan pun kalau boleh jangan terlalu ikut sangat, kita kena kawal. Okey, kita tahu bahawa setiap bulan memang kita suka marah orang bila nak period ni. Jadi kawal lah sikit, jangan marah tak tentu pasal, kesian kat orang. Kena kawal. Okey, apa pun kita kena tengoklah. Okey, so tu kita tengok dulu pada inilah. Ni kita panggil dia sebagai kita haid. Okey, yang ni semua ni kita panggil dia sebagai kita haid. Okey, benda ni berlaku secara berterusan sampailah orang tu menopause. Menopause tu putus haid. Umur berapa? 50, 60 tahun dah tak datang period. Jadi kita ni terhenti di situ sahaja. Okey? Okey, sekarang cikgu tunjuk dekat kalender je untuk awak lebih faham. Katalah seorang pelajar perempuan tu, dia datang haid adalah pada hari pertama dia pada hari 3 hari bulan. So, 3 hari bulan ni kita kira sebagai hari pertama. Okey, 4 hari bulan pada adalah hari yang ke-2. 5 hari bulan ke-3. 6 hari ke-4. Okey, ni hari ke-5 dia. Okey, hari ke-6. Okey, tadi kita tengok hari period dia adalah pada hari yang ke-1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi hari ke-6, kadang ada orang yang sampai ke-7 hari, kadang orang 5 hari sahaja. Okey, so ni adalah hari ke-6. Hari ke-7, hari ke-8, 9, 10, hari ke-11, hari ke-12, 13. Okey, ni ialah waktu subur dia. Di mana ni adalah hari yang ke-12, 13,
hari ke-14 dan hari yang ke-15. Okey, hari yang paling subur biasanya hari ke-13, 14 dan 15. Okey, bukan setiap hari tu waktu subuh, mana-mana hari tu. Salah satu hari tu saja di mana ovum akan dikeluarkan, bukannya ke semua hari ni waktu ni kita panggil subuh. Ada orang di hari ke-15, ada bulan tu hari ke-16, ada bulan tu hari ke-17. Mana-mana hari sahaja. Jadi kalau orang yang nak dapatkan anak, mereka perlu bersama waktu ni lah, waktu subuh ni. Dan orang yang nak merancang, kena elak lah daripada melakukan hubungan ketika waktu subuh. Sebab waktu ni sahaja persenyawaan boleh berlaku kerana pada hari ke-15, 16, 17 hari bulan ni merupakan hari subuh dia, hari yang ke-12, 13, 14 kita haid dia. Di masa ni lah ovum. Okey, ovum dilepaskan. Tulisan cikgu ni pakai ni tak apa-apa nak cantik, tak apalah. Okey, masa ni hari ni ovum dilepaskan. Okey, mana-mana hari tersebut. Masuk hari ke-18 dah bukan hari subuh lagi dah. 19, 20, 21, 22, hari ke-12, 13, 14, 15, hari ni dah hari ke-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan pada bulan berikutnya 28. Jadi kita jangkakan dia akan datang haid pada 2 hari bulan pada bulan Julai nanti. Kalau ni adalah bulan Jun. Okey, dia datang period pada hari ketiga. Sebab tu biasanya period kita akan datang sehari atau 2 hari awal daripada tarikh sebelum bulan lepas. Sebab kita hanya 28 hari. Okey, adalah baik kalau pelajar perempuan boleh tanda pada kalendar dia berapa hari bulan. Okey, dia punya period yang pertama dan pada hari waktu subuh dia dan juga bila dia boleh datang period untuk hari yang berikutnya. Baiklah, kita ke next. Alright, okay, yang ni ialah nak alih sikit ya. Okay, ni ialah fasa haid. Okay, ni darah haid. Okay, fasa haid. Ni ialah uterus kita. Okay, ni ialah uterus. Kita punya uterus ni kan. Ni ovari di mana ovum dihasilkan, dia tunggu kat sini kan. Hari tu kita belajar. Okay, dia tunggu kat sini sahaja. So, bila ovum tu dihasilkan? Pada hari yang ke-12, 13, 14, 15 kita haid ataupun kita panggil dia sebagai waktu subur. Okay, pada masa tu dinding uterus ni penuh dengan darah ni. Penuh dengan darah. Penuh dengan darah sebab menunggu proses penempelan. Kalau ada persenyawaan berlaku, zygote akan datang dan dia menempel kat sini. Kita panggil menempel. Dan nak mula lekat kat situ kan pada hari pertama, kedua lepas proses kehamilan, pada proses persenyawaan. Jadi dia akan mula menempel di uterus. So kat sini lapisan uterus kita adalah tebal. Jadi kalaulah pada bulan tersebut tiada proses persenyawaan berlaku dan proses penempelan berlaku, uterus ni makin menebal. Sebenarnya daripada waktu hari yang ke-28 dia akan maksimum lah dan dia akan turun sebagai darah haid, keluar banyak-banyak kat sini. Okey, dan tempoh dia berapa hari tu kita tempoh haid kita tu biasanya 5 hingga 7 hari. 5 hingga 7 hari darah haid ni datang. Selepas hari ke-5 dia dah sikit-sikit dah. Dan biasanya kita kena mandi wajib kan. Okey, orang perempuan tahulah. Cikgu harap kalau tak tahu lepas ni kena belajar macam mana nak mandi wajib. Dan bila semua darah ni dah turun, okey, bila semua darah ni dah turun, dia akan
nipis lah. Lapisan uterus ni akan nipis dan bermulalah kitar yang baru. Okey, ni ialah darah haid lah. Merah sebab banyak oksigen. Okey, haid bermula. Lapisan dinding uterus dan oval yang tidak disenyawakan disingkir melalui faras. So, Farah ni tahu kan bagaimana? Dah belajar dah. Okey. Fasa pemulihan, iaitu fasa pemulihan di mana pemulihan dinding uterus bermula. Dinding uterus mula menjadi tebal, lembut dan penuh dengan salur darah semula. Okey, yang ni selepas itulah. Okey. Dan fasa subur tadi, waktu subur tadi di mana ovari kita akan menghasilkan ovum ni yang comel kecil kat sini ni kan. Ni ialah ovum yang dilepaskan daripada ovari dan dia akan masuk satu salur, dia akan pergi ke sini ya. Okey, dia akan dilepaskan dan tunggu kat sini. Ini pada hari yang ke-12, 13, 14, 15 tersebut. Waktu subuh. Fasa subuh hanya beberapa hari sahaja. Kalau tak ada persiapan berlaku, dia akan gugur bersama darah ni sebagai darah haid. Okey, satu ovum dari ovari akan terbebas ke tube fallopian. Kita panggil sebagai proses pengovulan. Okey, orang perempuan dia ada sepasang ovari, dia ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Biasanya secara normal ovum dihasilkan pada belah yang berbeza. Katalah ni bulan 1 ovum hasil kat sini, jadi bulan 2 di sebelah sini pula. Jadi bulan 3 belah sini, bulan 4 belah sini. Dia selang-selang. Kenapa bila dia hasil dua-dua boleh tak? Boleh. Tapi tu jarang-jarang berlaku. Nanti kalau ada persewaan berlakulah anak kembar. Kembar tak seiras yang akan kita belajar lepas ni. Okey, macam mana anak kalau ada dua ovum, nanti dia mesti disenyawakan oleh dua sperma kan. Dia terhasillah anak kembar tidak seiras. Okey. Jika sperma hadir, ovum akan disenyawakan. Ni hari subuh ni. Kalau sperma tak ada, tak disenyawakan lah. Okey, sperma ada pun waktu lain tak disenyawakan juga. Okey, sperma mesti hadir pada hari ovum dilepaskan oleh ovari, baru persenyawaan boleh berlaku. Okey, fasa prahaid. Lapisan uterus terus menebal dan bersedia untuk penempelan zygot. Okey, jika ovum tidak disenyawakan, lapisan dinding uterus dan ovum akan terurai dan haid akan bermula. Itu cikgu bagi tahu tadi. Okey, kepentingan menguruskan diri semasa haid. Ini penting. Okey, pelajar perempuan kena dengar betul-betul ya. Tukar tuala wanita sekerap mungkin kerana keadaan lembab mempercepatkan pertumbuhan bakteria. Kalau orang perempuan yang tak suka nak tukar pampers pula, tukar pad dia tu, nanti banyak bakteria, banyak kuman akan melekat kat situ, boleh menyebabkan jangkitan pada bahagian sulit dia. Jadi pentingnya untuk tukar. Bila penuh je tukar. Kalau hari yang tak berapa penuh pun kena kerap tukar juga. Pakai pakaian bersih dan juga kering. Sebab kita tahu kalau basah je atau lembab, bakteria memang suka. Okey, mandi dengan kerap. Okey, itu sahaja untuk bab kita yang ni nanti kita akan masuk bab 4 persenyawaan dan kehamilan selepas ini.